Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid tahun 1, khususnya murid-murid tahun 1 Al-Farabi Sekolah Kebangsaan Alai. Cikgu Khairi berharap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Jadi berjumpa lagi kita dalam PDPR untuk mata pelajaran sains tahun 1. Pada minggu ini kita akan mempelajari berkenaan dengan keperluan asas benda hidup. Kita akan dapat menyatakan keperluan asas benda hidup iaitu makanan, air dan udara. Jadi cikgu berharap kalau pada kamu ada buku teks, boleh buka muka surat 26, 27 dan 28 untuk kita meneruskan pembelajaran hari ini. Kamu boleh berpandukan dengan buku teks tersebut. Jadi mari kita mulakan mata pelajaran sains tahun 1 kita pada minggu ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada minggu ini, sebagai pengenalan, kamu perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan keperluan asas. Apa maksud keperluan asas? Baik murid-murid, keperluan asas ialah keperluan yang perlu, perkara yang wajib, yang mesti kita ada untuk meneruskan kehidupan. Kalau tak ada benda tu tak boleh. Jika tidak ada salah satu keperluan asas ini, benda hidup tidak dapat meneruskan kehidupan dan akhirnya boleh mengakibatkan kematian. Itu maksudnya keperluan asas. Wajib ada. Kalau tak ada tak boleh. Mesti ada. Dalam keperluan ataupun bagaimana benda hidup ni meneruskan kehidupan, kena ada keperluannya. Ada 3 benda. Jadi apa 3 keperluan asas bagi benda hidup? Mari kita tengok sama-sama. Murid-murid sekalian, pada pembelajaran kita PDPR yang lalu, kita dah tahu ada 3 benda hidup. Apa dia? Yang pertama ialah haiwan, yang kedua ialah tumbuhan dan yang ketiga ialah kita, iaitu manusia. Jadi ketiga-tiga benda hidup ini memerlukan ataupun perlu ada keperluan asas untuk meneruskan kehidupan. Jadi ketiga-tiga benda hidup ini perlukan 3 benda asas ataupun keperluan asas, iaitu yang pertama ialah air, yang kedua ialah makanan dan yang ketiga ialah udara. Ketiga-tiga ini adalah keperluan asas benda hidup. Benda yang wajib ada, yang mesti ada, yang perlu ada untuk benda hidup meneruskan kehidupan. Air, udara dan makanan. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan keperluan asas untuk air, untuk makanan dan untuk udara. Okey murid-murid, boleh buka buku teks muka surat 26. Okey, muka surat 26 tu ada, cikgu dah tolong snapkan, cikgu dah letak kat depannya. Kalau tak nak tengok buku teks boleh tengok kat sini. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, semua fokus. Baik. Kita akan belajar berkenaan dengan keperluan asas benda hidup. Okey. Benda hidup memerlukan makanan, air dan udara. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Kita dah bagi tahu tadi. Benda hidup ni ada 3, iaitu haiwan, manusia dan tumbuhan, dan memerlukan air, udara dan makanan untuk meneruskan kehidupan. Itu keperluan asas. Tapi setiap benda hidup itu memerlukan keperluan asas tu dengan cara yang berbeza. Kita akan pergi satu-satu. Okey, baik, kita tengok dulu makanan. Baik, kita pergi dulu kepada makanan. Benda yang paling simple. Bila makan, kita akan fikir lapar. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Macam kita, bila kita lapar, kita tak ada bermain, kita lesu, tak boleh nak buat aktiviti. Jadi itu sebabnya keperluan asas kita ialah kita perlu makan. Bila kita makan, kita akan mendapat tenaga untuk bekerja. Itu maksudnya. Kamu pun sama, bila duduk kat rumah, kamu perlu makan. Bila makan, kamu akan ada tenaga untuk belajar, untuk beraktiviti di rumah, tolong ibu dan ayah. Itu bagaimana manusia memerlukan makanan. Haiwan pun sama juga. Kalau kamu tengok ayam, lembu ataupun binatang-binatang yang di persekitaran kamu, kamu akan tengok mereka makan sebab mereka lapar dan untuk mendapatkan tenaga. Tapi bagaimana tumbuhan makan? Tumbuhan
makanan, tumbuhan mendapat makanan ataupun makan menggunakan macam mana? Dia membuat makanannya sendiri. Bagaimana? Menggunakan kaedah proses fotosintesis dan sebagainya. Kita tak tengok pokok tu makan, tapi dia makan dengan cara yang tersendiri. Itu untuk keperluan asas makanan. Bagaimana pula dengan air? Air bila kita haus mesti kita minum. Itu air. Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Bila kita haus, kita minum. Macam kamu kat sekolah, lepas makan mesti kamu nak minum sebab nak hilangkan dahaga. Haiwan pun sama. Kalau kamu tengok burung ataupun kucing pergi kat lopak-lopak air, mereka akan cari air untuk menghilangkan dahaga. Itu bagaimana manusia dan haiwan menghilangkan dahaga, iaitu dengan minum air. Tumbuhan pula macam mana? Pernah kamu tengok tumbuhan minum air? Okey, tumbuhan minum air macam mana? Menggunakan akar mereka. Akar itu dalam tanah tu akan menyerap, akan masuk ke dalam tanah, ruang tanah untuk mencari air. Itu bagaimana tumbuhan mendapatkan air. Itu keperluan asas untuk air pula. Bagaimana pula untuk udara? Kenapa keperluan asas benda hidup ialah udara? Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Macam kita, manusia bernafas menggunakan hidung. Kita menyedut gas oksigen dan kita hembus keluarkan gas karbon dioksida. Itu keperluan asas untuk benda hidup. Haiwan pun sama. Dia memerlukan udara untuk bernafas. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Itulah proses fotosintesis, guna cahaya matahari. Tumbuhan mendapatkan makanan melalui cahaya matahari. Itu bagaimana tumbuhan mendapat makanan. Okey, 3 benda: makanan, udara dan air. Ini adalah keperluan asas benda hidup. Okey, jelas Okey murid-murid, sedikit penambahan dekat buku teks muka surat 27. Kamu boleh tengok kat situ. Manusia dan haiwan perlu berlindung. Apa maksud dia berlindung? Okey. Selain daripada 3 keperluan asas yang kita belajar tadi, ada satu lagi perkara yang sangat penting yang sangat diperlukan oleh manusia dan haiwan, iaitu keperluan manusia untuk berlindung. Apa maksudnya berlindung? Maksudnya kena ada tempat tinggal. Kalau nak senang cerita, kita ni kena ada rumah. Kenapa perlunya manusia adanya rumah? Kenapa perlu? Manusia ada rumah, haiwan pun perlu ada tempat tinggal mereka sendiri. Kenapa? Yang pertama ialah untuk berlindung daripada hujan dan panas. Macam kita ada rumah, bila hujan dengan panas, kita boleh duduk dalam rumah, so kita tak kena panas, kita tak kena hujan. Okey, itu pentingnya. Pertama, kenapa perlunya tempat tinggal untuk kita berlindung. Yang kedua ialah berlindung daripada bahaya. Bahaya itu daripada mana? Kadang-kadang daripada manusia, ada orang jahat dan sebagainya. Dan bahaya boleh datang daripada haiwan sendiri. Contohnya, kalau kamu tengok kat gambar ni, gambar apa tu? Gambar ular, nampak? Gambar ular tu. Pentingnya tempat tinggal. Ular tu tak boleh datang kat tempat tinggal kita sebab kita tutup pintu rumah kita semua dan sebagainya. Itu pentingnya manusia dan haiwan perlu berlindung ataupun tempat tinggal. Contohnya yang pertama tadi kita cakap apa? Berlindung daripada hujan dan panas. Yang kedua ialah berlindung daripada yang bahaya. Okey. Cuba kamu bayangkan bagaimana kalau manusia dan haiwan ni tiada tempat perlindungan. Kamu bayangkan kalau kamu tak ada rumah. Mana kamu nak pergi kalau hujan dan panas? Mana kamu nak pergi kalau kamu dikejar oleh haiwan-haiwan yang berbisa dan sebagainya? Itu pentingnya rumah. Untuk berlindung daripada hujan dan panas, dan yang kedua untuk berlindung daripada bahaya. Haiwan pun sama. Haiwan ada tempat tinggal dia sendiri. Ada cara dia untuk, dia ada rumah dia sendiri kat mana dia duduk untuk berlindung. Macam contohnya kalau ibu ayah kamu bela ayam, sediakan reban, letakkan mereka dalam rumah tu untuk berlindung daripada hujan dan panas. Kalau kamu tengok zoo, kalau pergi zoo mesti ada rumah dia orang.
ada sangkar untuk mengelakkan daripada hujan dan panas, untuk mengelakkan binatang lain datang makan dan sebagainya. Itu pentingnya manusia dan haiwan ini perlukan perlindungan ataupun tempat tinggal. Okey, jelas ya? Baik. Apa pentingnya keperluan asas ni? Tadi kita dah cerita keperluan asas ni ada 3. Air, udara dan makanan. Dan tambah lagi satu tadi, itu adalah perlindungan ataupun tempat tinggal. Okey, perkara-perkara asas ini penting. Kenapa? Kamu cuba cerita, kamu fikirkan, kenapa penting ni? Kenapa perlu makan? Kenapa perlu minum air? Kenapa perlu ada tempat tinggal? Kenapa perlu hirup udara? Contohnya macam tu. Kenapa penting? Okey, yang pertama, kita ambil contoh makanan. Contoh makanan, tengok gambar tu. Tengok gambar tu, ada satu gambar orang lelaki, dia letih, dia penat. Dia tidak bermain, dia lesu. Jadi bila dia makan, dia akan dapat tenaga. Itu pentingnya makanan, kita dapat tenaga. Bila dah ada tenaga, baru makanan baru kita boleh mengangkat barang atau membuat apa-apa kerja yang kita nak buat. Tengok gambar tu, baru orang tu boleh angkat kotak. Makanan memberi saya tenaga untuk mengangkat barang. Itu pentingnya makanan, di mana makanan memberi tenaga kepada kita. Makanan juga penting untuk membesar. Kamu macam kita ni, macam kamulah kecil-kecil, makan semakin membesar, meningkat dewasa. Itu pentingnya makanan. Ada orang ada kat negara-negara miskin tidak dapat makanan yang sempurna. Ada yang sampai tak makan beberapa hari. Jadi pembesaran mereka terbantu. Kadang-kadang ada yang boleh mengakibatkan kematian. Jadi makanan ini penting untuk pembesaran, untuk kita membesar daripada kecil kepada yang lebih besar, meningkat dewasa dan sebagainya. Kamu tengok gambar tu, untuk manusia daripada bayi, makanan bayi apa? Susu. Lepas tu dia makan bubur, makan nasi kita, dan besar sampailah jadi orang dewasa. Untuk haiwan pun sama. Seekor kuda tu, bila dia kecil, lepas dia lahir, dia akan minum susu ibu dia. Dia akan membesar dan akhirnya dia boleh cari makanan sendiri, makan rumput dan sebagainya. Itu pentingnya makanan untuk membesar. Jadi cuba kamu bayangkan, apa terjadi sekiranya manusia dan haiwan tidak mendapat makanan. Lama kelamaan kalau tak dapat makanan, kita akan boleh mengakibatkan kematian. Okey, itu pentingnya keperluan asas makanan. Contohnya air pula. Kenapa pentingnya air? Okey, kenapa pentingnya air? Kenapa pentingnya air? Kenapa air ni menjadi satu keperluan asas bagi hidup? Kalau tak ada air ni, kita boleh juga mengakibatkan kematian. Awak bayangkan, awak tak minum air satu hari pun dah rasa macam tak boleh nak hidup, dah rasa macam haus sangat. Itu pentingnya air. Manusia, haiwan dan tumbuhan kalau tak dapat air, memang boleh mengakibatkan kematian. Pentingnya air, sumber asas kehidupan. Udara pula. Cuba kamu bayangkan udara. Kenapa pentingnya? Kalau bayangkan dulu kamu tutup kamu punya mulut ni, kamu tahan, berapa lama kamu boleh tahan? Kamu mesti rasa tercungap-cungap. Penting udara. Bila buka, baru dapat udara. Penting. Okey, tengok gambar tu. Gambar orang terjatuh dekat dalam sungai, ataupun orang yang berenang dalam sungai ataupun laut. Dia memerlukan bantuan pernafasan untuk terus masuk dalam laut. Itu pentingnya bantuan pernafasan. Sama juga macam kat hospital. Kalau kamu tengok orang yang sakit betul tu, contohnya COVID-19 ni, kalau yang dah kronik tu, doktor akan bagi bantuan pernafasan untuk membantu dia bernafas untuk meneruskan kehidupan. Kalau tak ada benda tu, boleh lama-lama mengakibatkan kematian. Sama juga dengan tempat perlindungan. Pentingnya tempat perlindungan, macam saya cakap tadi, berlindung daripada hujan dan panas, dan kedua, daripada bahaya. Itu pentingnya keempat-empat perkara ini: air, udara, makanan dan tempat tinggal. Okey, faham ya? Alhamdulillah, itulah
beberapa serba sedikit yang perlu kita belajar pada minggu ini, iaitu berkenaan dengan keperluan asas benda hidup. Jadi kita buat ulang kaji sikit. Secara kesimpulannya, keperluan asas benda hidup ni ada 3. Yang pertama air, udara, kedua, ketiga makanan. Ketiga-tiga benda ini sangat penting untuk benda hidup. Kenapa penting? Contoh udara. Kenapa pentingnya manusia dan haiwan dengan udara ni? Udara membolehkan kita bernafas. Sama juga dengan untuk air. Air, manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Makanan pula diperlukan oleh haiwan dan manusia untuk mendapatkan tenaga untuk membesar. Itu pentingnya makanan. Dan tempat tinggal juga sangat penting untuk manusia dan haiwan. Kenapa? Kerana 2 perkara, iaitu untuk menyelamatkan daripada bahaya dan melindungi diri daripada hujan dan panas. Itu apa yang kita belajar pada minggu ini. Untuk tumbuhan pun sama. Tumbuhan memerlukan air, memerlukan makanan, memerlukan udara. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri. Itu yang kita belajar pada minggu ini. Jadi tanpa buang masa lagi, kamu buka buku latihan kamu, muka surat 17. Okey, membuka muka surat 17, kita akan buat sama-sama. Baik, untuk muka surat 17 ni dia kata apa? Tuliskan keperluan asas yang diperlukan benda hidup dalam gambar di bawah. Kamu tulis hari ni. Lepas tu kamu tengok ada 3 keperluan asas betul. Makanan, udara dan air. Kamu letakkan ikut gambar. Cuba kamu tengok gambar ni, gambar kucing. Gambar kucing ni kepala dia tertutup dengan pasu ataupun penuh bekas. Apa keperluan asas yang diperlukan oleh kucing? Makanan ke, udara ke, air? Mestilah udara. Dia perlukan oksigen untuk bernafas sebab dia tertutup. Kamu lekapkan Okey, itu untuk muka surat 17. Baik, untuk muka surat 18 pula kamu boleh buat juga. Okey. Ini cikgu dah gariskan, cikgu dah keluarkan pilihan jawapan yang perlu, yang boleh kamu letakkan dalam isi tempat kosong yang ada. Okey, cuba cikgu tengok nombor 1. Cikgu buatkan, manusia dan haiwan memerlukan udara untuk apa? Untuk bernafas. Jadi kamu tulislah bernafas tu dekat sini. Masukkan kat situ bernafas. Okey, lengkapkan untuk yang lain sampai nombor 6. Itu muka surat 18. Dan yang terakhir sekali muka surat 19. Untuk muka surat 19, dia kata apa? Sesuaikan gambar dengan kepentingan tempat perlindungan. Cuba kamu lihat gambar nombor 1. Okey, gambar nombor 1 tu gambar burung, tapi ada cahaya matahari. Dia berteduh di bawah pokok. Jadi pentingnya tempat tinggal untuk berperlindungan. Tempat perlindungan ni, untuk gambar yang pertama itu ialah untuk melindungi daripada panas. Jadi kamu gariskan kat atas. Okey, selesaikan untuk yang lain. Jadi itu sahaja untuk tugasan kita pada minggu ini. Muka surat 17, 18 dan 19. Yang lain kita akan sambung minggu depan. Jadi terima kasih kepada semua murid-murid. Jangan lupa untuk siapkan tugasan. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh terus hubungi cikgu. Sekian, berjumpa lagi kita dalam PDPR pada minggu-minggu yang hadapan. Jangan lupa jaga kesihatan. Jangan lupa solat dan patuh arahan ibu ayah. Assalamualaikum semua.